Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita sedia maklum, dalam masyarakat kita terdapat beberapa salah faham, terutamanya yang berkaitan dengan nabi-nabi dan rasul. Dan salah satu daripada salah faham yang kadang-kadang para asatizah juga menyebut perkara ini, ialah tentang bahawasanya Nabi Musa AS dikatakan pernah memasukkan bara api ketika beliau kecil, ketika baginda kecil. Baginda pernah memasukkan bara api ke dalam mulut baginda sehingga menyebabkan lidah baginda menjadi cacat ataupun rosak, sehingga baginda tidak boleh menyebut dan bercakap dengan baik. Ini salah faham yang biasa disebut termasuk oleh para asatizah. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan melihat apa yang Quran sebut, apa yang Allah sebut tentang keberadaan Nabi Musa AS dari segi kepetahan ataupun kemahiran bercakap baginda Musa AS. Jadi kalau kita boleh mengambil dalil daripada Al-Quran, kita boleh tengok dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara adalah surah yang ke-26 dalam Al-Quran. Dan pada ayat yang kalau kita boleh tengok pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut asal-asal ketika mana Allah perintah Nabi Musa untuk berdakwah, bertemu dan berdakwah dengan Nabi Allah, dengan Firaun, yakni bapa angkat Nabi Musa yang disebut oleh sejarawan sebagai Ramses yang kedua, Ramses the Second. Jadi ketika mana Allah memerintahkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iznada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Dan ingatlah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mendatangi Firaun, yakni kaum yang zalim. Kemudian pada ayat yang ke-11 disebut siapakah al-qaumil zalimin? Qauma Firaun ala yattaqun, yakni kaum Firaun, mengapa mereka tidak mau bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi berhadapan dengan Firaun, bertemu dengan Firaun, mengajak Firaun supaya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Musa telah respon kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-12 pada surah yang sama, di mana Nabi Musa menyebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi, berkata Nabi Musa, wahai Tuhan yang mencipta aku, inni akhafu an yukazzibun, sesungguhnya aku bimbang mereka, yakni Firaun dan tentera-tenteranya, menteri-menterinya akan mendustakan aku. Jadi yang apa kita panggil, yang disebut oleh Nabi Musa ialah kebimbangan baginda, bimbang takut baginda didustakan oleh Firaun, menteri-menterinya dan para pembesarnya serta tentera-tenteranya. Sehingga kata Nabi Musa pada ayat yang ke-13, wa yadhiqu sadri, kerana takutnya aku didustakan oleh Firaun dan tentera-tenteranya dan pembesar-pembesarnya, maka kata Nabi Musa, sehingga menyebabkan yadhiqu sadri, sehingga menyebabkan dada aku menjadi sempit, wala yantaliqu lisani, dan sehingga menyebabkan lidah aku tidak fasih untuk menyebut perkataan. Wala yantaliq, tidak fasih, tidak lancar, lisani, yakni lidah aku untuk berkata-kata di hadapan Firaun dan pembesarnya. Maka oleh kerana itu kata Nabi Musa, fa arsil ila Harun, maka utuslah malaikat Jibril kepada Nabi Harun supaya Nabi Harun dilantik juga menjadi rasul, menjadi pembantu jurucakap kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian ayat yang ke-14, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Nabi Musa mengatakan, walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun, dan aku juga bimbang mereka membunuhku kerana aku pernah melakukan kesalahan atau berdosa terhadap mereka. Seperti mana kita tahu, Nabi Allah Musa telah melakukan satu perkara yang dianggap jenayah, yakni ketika Nabi Musa cuba meleraikan perdebatan ataupun pertengkaran di antara dua pihak. Yang pertama oleh seorang lelaki Bani Israel, yakni kaum Nabi Musa, dan seorang lagi ialah daripada kaum Kibti, yakni kaum Firaun. Dan ketika mana Nabi Musa nak menakutkan seorang lelaki Kibti tadi, Nabi Musa telah memukul lelaki tadi sekadar untuk menakutkan beliau, tetapi pukulan Nabi Allah Musa AS itu menyebabkan lelaki itu mati di tempat kejadian. Sehingga Nabi Musa terpaksa keluar daripada Mesir untuk menyelamatkan diri,
setelah diberi nasihat oleh salah seorang daripada pembesar, ya, pembesar Firaun yang simpati dan menyokong Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kalau kita tengok dalam ayat yang telah kita baca tadi, daripada ayat yang ke-10, perintah Allah supaya Nabi Musa pergi berhadapan dengan Firaun, berdakwah kepada beliau yang merupakan seorang raja yang zalim, ya. Tetapi Nabi Musa menjawab, wahai Tuhanku, aku bimbang mereka akan mendustakan aku, ya. Seterusnya kata Nabi Musa dalam ayat yang ke-14, aku bimbang mereka akan membunuh aku. Jadi kebimbangan Nabi Musa dari segi pendustaan dan dari segi akan dibunuh menyebabkan Allah menyebut pada ayat yang ke-13 seperti mana disebut oleh Nabi Musa, ya, Allah quote balik, ya. Allah kata wayadiku sadri, sehingga menyebabkan ketakutan itu menyebabkan dada aku sempit. Wala yantaliqu lisani, sehingga menyebabkan lidah aku tidak lancar untuk bercakap. Fa arsil ila Harun, maka ya Allah utuslah Jibril kepada Nabi Harun supaya Nabi Harun menjadi jurucakap kepada aku ketika berhadapan dengan Firaun. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok, ya, bahawasanya antara apa kita panggil sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 4 perkara yang kita ringkaskan kepada huruf STAF, staff, ya. Yang pertama sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-sidqu ataupun sidqun, benar. Yang kedua ialah tabligh, menyampaikan. Yang ketiga ialah amanah, ya. Amanah maknanya tidak menyembunyikan apa yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang keempat ialah fatanah, bijaksana. Sebenarnya sifat ini, empat sifat ini bukan sekadar dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga dimiliki oleh rasul-rasul yang lain, termasuk Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Bagaimana boleh kita katakan Nabi Musa itu cacat lidahnya? Bagaimana boleh kita katakan Nabi Musa itu tidak lancar bahasanya? Ya, kerana disebabkan kecacatan tadi. Sedangkan setiap rasul-rasul ini memiliki 4 sifat. Salah satu sifat itu ialah tabligh, menyampaikan. Dan nabi-nabi dan rasul ini boleh menyampaikan kerana apa? Kerana Allah bagi kefasihan pada lidah mereka. Cerita tentang Nabi Musa cacat lidahnya itu memang ada dalam kitab-kitab tafsir. Kita tidak nafikan, ya. Malah Ibnu Katsir juga menyebut perkara ini. Cuma Ibnu Katsir menyebut bahawasanya riwayat yang mengatakan Nabi Allah Musa alaihissalam itu memasukkan bara api dalam mulutnya sehingga menyebabkan lidahnya cacat, itu adalah riwayat yang bersifat Israiliyat. Maknanya riwayat yang tidak sahih, yang tidak datang daripada sumber yang apa kita panggil, ya, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana riwayatnya Israiliyat dan tidak didokong ataupun diperkukuhkan oleh hadis-hadis yang sahih ataupun mana-mana ayat Al-Quran, maka kita terpaksa menolak pandangan ini, ya. Dan kita menerima pandangan yang lebih jelas yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang menyebabkan dada Nabi Musa sempit dan yang menyebabkan lidah Nabi Musa tidak lancar ketika bercakap, bukan kerana, ya, disebabkan kecacatan yang ada pada lidah Nabi Musa, tetapi ialah kerana 2 sebab. Yang pertama, kebimbangan Nabi Musa, bimbang takut didustakan oleh Firaun, oleh para pembesarnya, oleh tenteranya. Begitu juga bimbang takut, ya, baginda dibunuh, ya, oleh mereka. Jadi inilah 2 perkara yang menyebabkan Nabi Musa berasa malu alah ketika nak bercakap dengan Firaun. Lebih-lebih lagi memandangkan kepada Firaun telah membesarkan Nabi Musa. Sebab itu dalam surah yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang ke-18, qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin. Wahai Musa, ya, bukankah kami yang membesarkan kau? Bukankah kami yang mendidik, ya, memberi makan, ya, memberi pakaian, memberikan pelajaran kepada engkau ketika engkau kecil lagi. Wa labista fina min umurika sinin, dan, ya, engkau telah habiskan umur engkau, ya, selama bertahun-tahun di istana kami. Ya. Sebahagian para ulama menyebut, ya, lebih kurang 30 tahun Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, dibesarkan di istana Firaun di Mesir. Dan Nabi Musa setelah 30 tahun, ya, tinggal di Mesir, setelah daripada kejadian bagaimana Nabi Allah Musa memukul seorang lelaki Kipti tadi, maka dengan maklumat yang diperolehi daripada salah seorang pembesar Firaun yang menyokong, ya, dan merasakan bahawasanya Nabi Musa ini tidak bersalah, ya, beliau telah menasihati Nabi Musa supaya keluar daripada Mesir. Dan Nabi Musa telah menghabiskan 10 tahun di bumi Madian, ya, di kampung Nabi Allah Syuaib alaihissalam sebelum pulang untuk dilantik menjadi rasul dan kemudian berdakwah kepada Firaun.
Jadi secara kesimpulan, apa yang boleh kita sebut di sini ialah ada beberapa perkara. Dua seperti mana kita sebut tadi, kebimbangan Nabi Musa, ya, bahawasanya baginda akan didustakan oleh Fir'aun dan para pembesarnya. Yang kedua ialah kebimbangan Nabi Musa, ya, bimbang takut dibunuh oleh Fir'aun dan para pembesarnya. Dan yang sudah tentu, ya, yang ketiga ialah kerana Nabi Musa banyak terhutang budi kepada Fir'aun. Fir'aun mengungkit, ya, bukankah kami yang membesarkan kamu, memberi pakaian, memberikan didikan, ya, daripada kamu kecil sampailah kamu dewasa. Seperti mana kita sebut tadi, para ulama menyebut hampir 30 tahun. Jadi oleh kerana perkara-perkara ini, maka menyebabkan Nabi Musa malu alah untuk berdakwah, bercakap dengan Fir'aun, sehingga Nabi Musa, ya, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala melantik abangnya, yakni Nabi Harun, sebagai jurucakap. Ya, kerana Nabi Harun tidak ada perasaan terhutang budi kepada Fir'aun. Fir'aun tidak pernah membesarkan Harun. Jadi ketika mana Nabi Harun nak bercakap kepada Fir'aun, baginda boleh bercakap, ya, secara freely, ya, maknanya tanpa ada rasa terhutang budi, ya, kepada Fir'aun. Jadi inilah, ya, salah faham yang perlu dibetulkan. Bukan kita pakai riwayat Israiliyat, ya, daripada ahli kitab, tetapi kita menggunakan, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih sebagai hujah dan bukti bahawasanya Nabi Musa tidak cacat lidahnya. Sekadar itu yang dapat kita bincangkan pada kali ini. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.